Hai, Assalamualaikum semua. Kembali semula dalam YouTube channel Cikgu Shika. Jadi, hari ini saya Rushika binti Rusli dari kelas Bahasa Melayu 4 PSMP Cun 2021, Keluaran Mei 2026. Pada hari ini akan membentangkan tugasan iaitu poster promosi bagi Google Site yang telah kami hasilkan. Jadi, ini merupakan di bawah kursus EDUP 3133 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran di bawah bimbingan pensyarah Puan Hajah Mazia binti Muhammad Rashid. Jadi, bagi tugas saya ini, saya telah menghasilkan satu poster promosi berkaitan dengan Kajektif. Okey, apa itu Kajektif? Okey, berdasarkan yang di poster itu ada satu tulisan berwarna kuning di tengah-tengah dan melengkung sedikit. Itu adalah satu tajuk utama bagi tajuk pengajaran yang ingin dipelajari dan bukan satu tajuk utama bagi poster promosi kali ini. Iaitu bermaksud Kajektif ini ialah kata adjektif. Kata adjektif. Saya singkatkan kata menjadi ka dan adjektif menjadi adjektif dan saya sambungkan menjadi kata adjektif. Jadi kata adjektif ini merupakan satu sesi pengajaran ataupun tajuk di dalam tahun 1. Jadi saya telah secara tidak langsung mengambil TSKP tahun 1 Bahasa Melayu Sekolah Rendah di mana standard kandungannya 5.1 merupakan memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks dan 5.1.3 iaitu standard pembelajaran, memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Jadi kita lihat kepada pengenalan apa itu adjektif ataupun apa yang telah saya lakukan di atas bagi menghasilkan poster promosi ini. Di perisian teknologi Google Sites yang mampu menjalankan proses PDP secara berkesan. Ya, jadi kami ditugaskan untuk menghasilkan satu Google Site yang menerangkan atau memberi kemudahan dalam sesi PDP bagi satu tajuk dan satu tahun. Jadi saya telah memilih tahun satu yang seperti saya kata tadi dengan bertemakan iaitu kebersihan dan kesihatan. Jadi dalam Google Site ini terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan iaitu ada gamifikasi, ada tayangan video, ada tayangan slide ataupun pembentangan bagi melihat apa itu kata adjektif dengan lebih jelas sebelum pergi ke site gamifikasi iaitu dari segi pengukuhan pemahaman, dari segi murid faham ataupun tidak apa yang ingin dipelajari dan bagi meningkatkanlah kemahiran murid dalam mengetahui jenis-jenis apa itu kata adjektif dan pelbagai jenis kata adjektif misalnya jenis kata adjektif sifat, kata adjektif warna, kata adjektif panca indera dan sebagainya. Jadi Google ini telah memudahkan atau memberi satu kemudahan kepada guru-guru untuk menghasilkan sesi PDP yang lebih berkesan, yang lebih interaktif, yang lebih meningkatkan kreativiti murid-murid. Okey, jadi dalam menghasilkan Google ini pasti ada satu penyataan masalah yang bagi meningkatkan kredibiliti guru-guru untuk menghasilkan Google dalam menyampaikan maklumat PDP ataupun sesi PDP yang lebih menarik. Jadi, penyataan masalah pertama ialah murid tidak dapat mengenali jenis-jenis kata adjektif. Murid tidak mengetahui kata adjektif secara langsung sekiranya kita hanya belajar secara chat and talk. Tiada komunikasi dua hala antara guru dan murid, menyebabkan murid kurang faham apa itu kata adjektif. Kerana murid tahun satu ini kita lihat mereka dari segi lebih aktif dan lebih suka bercakap. Jadi komunikasi chat and talk itu sangat tidak orang kata tidak berkesanlah dengan pelajar tahun 1. Kemudian, murid cepat bosan dengan gaya pengajaran tradisional dan hanya berasaskan buku teks. Seperti saya cakap tadi, chalk and talk dan tradisional buku teks. Murid-murid sekarang dalam revolusi orang kata peredaran teknologi yang sangat pantas. Murid-murid tahun 1 lebih pandai menggunakan aplikasi-aplikasi internet seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi dengan pengajaran buku teks hanya semata-mata, murid merasa cepat bosan. Murid tidak ingin fokus dalam kelas yang menyebabkan adanya Google Site ini bagi menarik perhatian murid untuk belajar dalam sesi Bahasa Melayu tahun 1. Kemudian yang terakhir ialah kurang penyerapan penggunaan teknologi dalam sesi PDP. Seperti yang saya cakap, murid zaman sekarang ialah murid yang bergerak dengan era teknologi yang sangat pantas. Jadi dengan hanya sekiranya tiada penggunaan teknologi dalam kelas, hanya BBM yang menggunakan bahan maujud, kadang-kadang murid-murid cepat bosan. Murid-murid rasa macam, oh yang ini macam tahun lepas dah pernah buat. Jadi dengan adanya gamifikasi yang menarik, dapat meningkatkan lagi lah penggunaan teknologi PDP dalam sesi PDP sama ada dalam bilik darjah ataupun di dalam maya.
Kemudian, objektif bagi penubuhan kognitif ini ialah yang pertama, dapat memberikan kemudahan kepada guru-guru untuk mengajar dengan lebih berkesan. Seperti saya kata tadi, Google Sites ini terdapat banyak. Dia ada RPH, dia ada dari segi secara detail tugas langkah satu nak buat apa, seindaksi nak kena buat apa, langkah dua nak buat apa, dan kita terus letakkan gamifikasi-gamifikasi serta pautan link video bagi seindaksi dan sebagainya. Kemudian, memastikan murid dapat menjelaskan dengan tepat mengenai kata adjektif. Baiklah, dengan adanya gamifikasi sebagai satu soalan pengukuhan kepada murid-murid untuk mengetahui mereka ni faham ke tak apa itu kata adjektif berdasarkan langkah satu. Kerana langkah satu ini kita telah menyediakan satu Google Slide di mana kita akan bentangkanlah apa itu kata adjektif, jenis-jenis kata adjektif, contoh-contoh kata adjektif. Jadi selepas pergi ke langkah satu, pergi ke langkah dua kita akan letak gamifikasi. Jadi gamifikasi itulah yang akan meningkatkan kemahiran murid sama ada dia tahu atau tidak. Kita menguji kemahiran mereka. Mereka faham ataupun tidak. Kemudian yang ketiga ialah sistem PDP yang berpusatkan murid. Ya, dengan adanya kognitif ini, tidak hanya guru yang bercakap ataupun membuat semua 100%. Kognitif ini sekiranya melakukan secara atas talian, murid dapat buka dengan sendiri tanpa perlu menunggu guru di sekolah. Kita bagi link pada awal malam semalam, okey murid boleh buat pada malam-malam. Malam sebelum ke sekolah lah, boleh ulang kaji dulu menggunakan Google Slide. Tak perlu dengan bantuan guru. Jadi situ kita lihat dapat meningkatkan sistem PDP yang berpusatkan murid, dapat melahirkan murid yang lebih berdisiplin pada umur yang masih muda. Itu objektif utama bagi kognitif. Baiklah, kita lihat kepada apa itu kelebihan kognitif ini sehingga patut ke semua orang guna. Bagi saya, ya, semua patut guna lebih-lebih lagi guru yang mengajar tahun 1 bagi menarik perhatian mereka untuk lebih aktif dan ceria di dalam kelas. Yang pertama, pelbagai gamifikasi disediakan untuk menarik minat belajar murid. Ya, darjah 1 amat tertarik dengan animation. DTM Friend, Omar dan Hana, gambar-gambar kartun-kartun yang lebih menarik perhatian mereka sekarang. Jadi, bila ada seindaksi dengan ada lagu DTM Friend, tidak akan mereka rasa, wah ini kartun saya suka. Jadi mereka akan ikut. Lepas tu, dia akan lebih tertarik dengan mungkin, okey kalau ini seindaksi ada DTM Friend, langkah satu ada apa? Langkah dua ada apa? Jadi illustration ataupun ilustrasi, animasi di dalam setiap gamifikasi dan setiap pembentangan itu dapat menarik perhatian murid untuk lebih fokus. Jadi itu adalah kelebihan bagi kad aktif. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran murid dalam penggunaan perisian teknologi. Ya, kita tahu ada setengah murid yang memang dah dibesarkan dengan penggunaan teknologi. Ada yang kekurangan sedikit tidak mampu memiliki peranti teknologi. Jadi sekiranya peranti teknologi ini dilakukan di sekolah, murid dapat belajarlah macam mana nak guna gamifikasi ini. Contoh saya guna dalamnya ialah EduCandy ataupun Nearpod. Okey, macam mana nak guna? Bukan semata-mata hanya kita tekan keluar kita. Tidak, dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi itu dapat meningkatkan kemahiran berfikiran mereka dengan lebih kreatif dan kritis. Jadi mereka juga dapat menghasilkan gamifikasi di masa akan datang. Seperti di United States ataupun Amerika Syarikat, mereka telah ada murid-murid yang pada seawal umur 10 tahun telah menghasilkan sendiri gamifikasi dalam sesi pengajaran. Jadi itu yang kita mahu dalam murid-murid pada era globalisasi ini. Kemudian, sesi PDP lebih mudah dan ceria. Ya, guru tak perlu membawa bahan maujud yang terlalu besar, yang terlalu banyak, yang sehingga kan kita rasa macam susahnya nak bawa. Sedangkan kita ada perisian teknologi yang sangat mudah, yang mudah diakses di mana-mana sahaja. Jadi ini adalah satu sesi PDP yang sangat mudah. Itu orang kata belajar ni bukan hanya dalam kelas, tapi di mana-mana. Yang penting niat. Jadi itulah kelebihan kognitif bagi Google Site ini dan bagi murid-murid serta guru-guru yang mengajar tahun 1. Baiklah, kita tengok pula pada hasil dapatan. Yang pertama, murid dapat memberi perhatian sepenuhnya ketika sesi PDP. Kalau saya pun, saya walaupun saya umur 20 tahun, ketika kalau saya lihat perisian teknologi itu sangat canggih, animasi sangat menarik, gambar warna, ilustrasi warna yang sangat menarik, saya sendiri akan tertarik walaupun saya masih umur 20 tahun. Apatah lagi murid-murid tahun 1, murid-murid sekolah rendah. Mereka sangat tertarik dengan ilustrasi-ilustrasi dan animasi yang menarik ni. Jadi bila mereka tertarik, mereka fokus. Bila mereka fokus, mereka dapat memahami apa yang ingin dipelajari oleh mereka lah pada hari tersebut. Kemudian, murid lebih mudah memahami jenis kata adjektif. Ya, seperti saya kata, dengan adanya pelbagai pemahaman, macam saya kata pada langkah 1 ada Google Slide. Jadi dalam Google Slide tu akan menyerahkan satu persatu secara terperinci apa itu kata adjektif, jenis kata adjektif, contoh-contoh kata adjektif. Jadi dengan adanya kita lihat adanya langkah pertama itu, hasil dapatan yang katakan murid lebih memahami itu berhasil.
100% berhasil. Kemudian yang ketiga, kemahiran penggunaan teknologi dalam diri murid-murid semakin meluas. Ya, seperti saya cakap tadi, kelebihannya lah. Dengan adanya pelbagai perisian teknologi, bukan hanya berpusatkan gamifikasi, kita juga ada YouTube dari segi media. Kita juga ada Google Search dari segi pembentangan. Kita juga ada Jamboard. Jamboard ni adalah dari segi penulisan, dari segi pengukuhan mereka. Jadi, perisian teknologi ni konsepnya luas, skopnya luas. Jadi bila kita memupuk anak-anak ataupun murid-murid dari sikap awal pada umur awal, mereka lebih berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Itu yang kami ataupun saya lah sebagai seorang guru ingin terapkan kepada diri-diri murid-murid pada masa yang akan datang. Jadi ada 5 aplikasi utama yang saya gunakan di dalam penghasilan Google Start Kreatif ini. Yang pertama ialah YouTube untuk pemasangan video pada animasi. Yang kedua ialah Google Slide bagi langkah pertama, iaitu untuk menerangkanlah apa itu kaca adjektif secara terperinci. Yang ketiga kita ada Jamboard. Jamboard ni hampir digunakan dalam seindasi dan juga orang kata di langkah pertama lah untuk melihat pengukuhan ataupun pengukuhan murid ni faham atau tidak apa yang saya ingin sampaikan. Kemudian kita ada EduCandy dan juga Neopad. Neopad dan EduCandy ialah satu gamifikasi mudah ataupun yang menarik tapi mudah. Tidak terlalu complicated untuk murid-murid tahun 1. Jadi kita lihat ringkas dan arahan yang diberikan sangat mudah dan dia punya animasi pun sangat menarik. Jadi murid-murid tahun 1 amatlah sesuai dengan penggunaan gamifikasi yang telah saya pilih ni lah. Jadi di situ ada satu scan QR code untuk ke link Google Site. Jadi pada yang berminat ingin mencuba permainan ataupun sesi pengajaran kad kreatif ini dan ingin mengaplikasikan dalam kelas anda, anda amat dipersilakan ataupun dialu-alukan untuk scan dan menggunakan perisian yang telah saya sediakan lah. Jadi saya rasa sampai ini sahaja pembentangan saya pada kali ini. Bagi buat guru-guru di luar sana, jangan pernah berputus asa untuk membuat pelbagai perisian gamifikasi ataupun pelbagai perisian pembentangan ataupun maklumat-maklumat pengukuhan dan sebagainya dalam usaha mengajar dan mendidik anak murid bangsa kita. Jadi bagi murid-murid pula, jangan malas, pelbagai gamifikasi dan pelbagai sesi pengajaran yang boleh anda dapat secara atas talian. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Segala kesalahan dan kesilapan sepanjang pembentangan saya tentulah dari saya dan baiknya daripada Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen.